Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM. Bella, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ya, dan waktu ini kami nak bawakan juga kepada anda satu rancangan tajaan yang akan bersama-sama dengan tetamu kita yang ada kepakaran tertentu ni. Ya, betul. Iaitu Dr. Nur Rizwana binti Ilyas yang akan bercakap tentang HPV infection dan cervical cancer. Ataupun jangkitan HPV dan kanser cervix pangkal rahim kita ya. Jadi beliau juga merupakan obstetric and gynecologist consultant dari Kajang Specialist Hospital KPJ yang dah bersedia di talian waktu ni. Ya, Assalamualaikum Doktor. Okay, Waalaikumsalam. Doktor, bekerja dari rumah ke? Dah makan ke? Macam mana? Bekerja dari hospital. Dari hospital. Alhamdulillah bersama kami. Okey. Rumah jugalah, rumah kedua. Rumah kedua lah juga. Okey, soalan yang kita nak ajukan, apakah yang dimaksudkan dengan jangkitan HPV ni, Doktor? Okey, jangkitan HPV, basically HPV tu singkatan untuk Human Papilloma Virus. Okey, so jangkitan ni selalunya akan terjadi melalui hubungan seksual. So basically is quite common lah, memang sering dialami oleh orang dewasa yang telah terdedah dengan hubungan seks. Ya. Alright, so untuk HPV, jangkitan HPV ni dia ada banyak jenis. Basically dia ada 200 jenis HPV yang dah dikenal pasti. Wow. Tapi yang boleh menjangkiti manusia tu lebih kurang dalam 100 jenis lah. Dan yang boleh menyumbang ke arah kanser, kejadian kanser, pembentakan kanser itu lebih kurang dalam 14 jenis. So jenis-jenis HPV ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis lah. So satu yang jenis risiko rendah, di mana jenis yang risiko rendah dia akan lebih menyebabkan ketuat pada kemaluan lah. Boleh berlaku pada perempuan dan atau lelaki lah. Okey, yang lebih bahaya di mana dipanggil sebagai jenis risiko tinggi. Dikenal pasti sebagai risiko tinggi sebab dia menyebabkan kanser pangkal rahim, terutama untuk wanita, dan boleh juga menyebabkan kanser faraj untuk wanita, kanser tekak kerongkong atau kita panggil sebagai oropharynx cancer, kanser penis atau zaka untuk lelaki, alright, dan juga kanser rectum atau kanser panggil kanser dubur, anorectal cancer. So HPV ni kita panggil quite macam agresif jugalah. Dia penyumbang kepada beberapa kanser untuk wanita dan juga untuk lelaki. Not just untuk perempuan sahajalah. Okay. So yang paling berisiko adalah HPV jenis 16 dan jenis 18. Okay, di mana dua-dua HPV ni menyumbang ke arah 70% kanser pangkal rahim pada wanita. So agak tinggi lah dia punya percentage tu. So kanser pangkal rahim yang kita tahu adalah kanser kedua yang kerap berlaku pada wanita selepas kanser payudara. So and then kita melalui kajian dia mendapati globally lah, secara keseluruhan kanser pangkal rahim ni banyak terdapat di negara-negara developing country, negara-negara membangun. Kerana punca dia adalah disebabkan oleh jangkitan HPV ataupun kita panggil sexually transmitted disease lah, ataupun penyakit kelamin. Part of penyakit kelamin juga. Baik, kita dah tahu dah faham serba sedikit tentang jangkitan HPV dan juga kanser cervix ini. Tapi macam mana kita nak tahu apakah simptomnya, bagaimana kita nak kesan jangkitan ini dan bagaimana kita nak elakkan pula jangkitan HPV ni, Doktor? Alright, okay. So yang tak bestnya jangkitan HPV ni kebanyakan adalah kita panggil sebagai asymptomatic atau tidak menunjukkan sembarang simptom. So sesiapa yang dapat jangkitan tu, so kebanyakan dia tak tahu sama ada dia dah ada jangkitan ke tak ada jangkitan. So hanya boleh kita dapat detect melalui saringan pap smear. Yang ni untuk wanita lah. Those yang already exposed to the sexual, maksudnya dah ada hubungan seksual, so memang kita akan nasihatkan untuk buat pap smear sebagai saringan kanser pangkal rahim, cervical cancer. Right, so bila kita jumpa saringan tu tak normal, so doktor most of the time dia akan advise untuk buat HPV testing.
So daripada situ baru kita dapat detect lah bahawasanya kita dapat dah ada HPV jangkitan dan jangkitan HPV tu dah menyebabkan pap smear yang tak normal. So it's already macam dah berpenyakit lah. So because most of the time sesiapa yang dapat jangkitan HPV tu memang tak ada simptom. So dia tak tahu sama ada dia ada jangkitan ke atau yang tak ada jangkitan. Okey. So Ya. so yang itu di mana simptom lah. So untuk mengelakkan, so yang tu yang kena ada kita panggil sex education, untuk pendidikan seksual lah, di mana kita nasihatkan untuk mengelakkan high risk behavior. High risk behavior ni adalah behavior di mana setengah orang tu suka bertukar-tukar pasangan, mengadakan yang hubungan seks rambang. Okay, so yang mereka yang membuat high risk behavior ni dan tidak menggunakan kondom. Because kita tahu kondom tu adalah salah satu cara untuk mengelakkan dapat penyakit kelamin dan juga jangkitan HPV at the same time lah. So and also juga HPV tu boleh dapat kepada yang kita panggil sebagai setia pada satu partner, tapi pasangan tu sendiri yang mengamalkan high risk behavior. So it takes two to tango lah basically. So either you punya pasangan yang mengamalkan high risk behavior atau pesakit tu sendirilah yang mengamalkan high risk behavior untuk mendapat jangkitan HPV. So the best thing is to avoid high risk behavior. So those yang mengamalkan gaya hidup yang macam itu yang tak sihat tu, so kita akan nasihatkan untuk menggunakan kondom lah. It's macam secondary prevention untuk mengelakkan jangkitan HPV dan juga penyakit sexual transmitted disease atau penyakit kelamin. Okey. Alright. Baiklah, Dok. Dan satu lagi, untuk mengelakkan jangkitan HPV tu adalah menggunakan vaksin. This one the latest one lah, the latest technology in medicine, di mana vaksin tu diwujudkan untuk mengelakkan jangkitan HPV. Okey, baiklah. Sebenarnya kita pun nak tanya apakah vaksin HPV ni, Doktor? Okay, alright. Vaksin HPV ni kita panggil sebagai pencegahan peringkat pertama. Sebelum jangkitan HPV tu dapat dan sebelum dah pada hubungan seks. So sebelum mengadakan hubungan seks lah. So bagi kalau kita sebelum berkahwin lah, kita consider perkahwinan tu this is when seseorang itu akan ada pendedahan kepada hubungan seks. So sebelum benda tu berlaku, HPV tu sangat digalakkan untuk mencegah daripada jangkitan HPV tu kita dapat lah. So vaksin tu basically diwujudkan pada, untuk against virus HPV yang kita cakap lah menyebabkan pelbagai jenis kanser pada wanita, kanser pangkal rahim, dan also pada lelaki tu kanser zakar lah. Alright. So and then kita so far sekarang ni kita ada 3 jenis vaksin HPV. So yang penting tiga-tiga tu dia cover untuk HPV jenis risiko tinggi, which is HPV 16 dan so HPV 18. Baik. Baik, kita dah tahu juga tentang vaksin HPV. Sekejap nanti kita nak tanya jugalah berapa umur yang sesuai dan sebagainya. Kita nak berehat sekejap, Doktor. Sekejap lagi kita kembali lagi. Alright. Jom kita. Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati untuk pagi ini. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu di talian Dr. Norizwana binti Elias yang juga merupakan obstetric and gynecologist consultant dari Kajang Specialist Hospital. Jadi kita nak bercakap juga tentang jangkitan HPV dan kanser cervix. Okey Doktor, kita nak tahu jugalah tadi Doktor cakap tentang vaksin HPV. Jadi berapa umur yang sesuai untuk ambil vaksin ini dan kalau ibu mengandung ataupun ibu yang sedang menyusukan bayi, adakah boleh ambil vaksin ini atau macam mana? Okey, untuk pengetahuan, government policy, kita dah ada polisi kerajaan di mana di bawah kolaborasi Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan, semua pelajar perempuan di usia 13 tahun, kita panggil Form 1 lah ataupun Year 7, diberi vaksin secara percuma. So this is memang a good practice, langkah di mana dimasukkan di bawah imunisasi, National Imunisasi Program. Semua perempuan, pelajar perempuan berusia 13 diberi vaksin secara percuma. So which is, this is the umur yang paling sesuai untuk diberi vaksin, di mana
13 tahun kita consider tiada yang dah expose kepada sexual activity lah. Sepatutnya lah pada umur 13 tahun sebab baru form 1 kan. So kita targeted that age lah. So untuk diberi vaksin. So that's the best vaccine. So sesiapa yang ada anak-anak yang bersekolah di sekolah kerajaan, mereka mendapat vaksin secara percuma. Tapi kalau macam yang sekolah private, swasta, so they have to go to the private hospitals, hospital swasta atau klinik swasta untuk mendapatkan vaksin. So yang polisi kerajaan ni dah di-implement sejak tahun 2010 lah. Yeah. So pada permulaan dia targeted kepada semua di mana sekolah private dan juga sekolah government semua dapat. Tapi pada 2012 dia tukar polisi di mana hanya sekolah kerajaan saja dibeli secara percuma. So those yang bersekolah di sekolah private, dia have to get from the private hospital atau private clinic. So injection tu dia akan diberi di sekolah. So even di hospital kerajaan atau di klinik kerajaan, vaksin ni kiranya dia tak available lah. So sebab diberi secara percuma. So those yang nak vaksin tu dia kena pergi ke private hospital atau private clinic. So that one is available, but not in the government setting. Government hanya kasih di sekolah sahaja. So dia pada permulaan program ni dia dapat 3 kali injection. But then now WHO dia punya recommendation dah jadi 2 kali je lah. So first injection and second as a booster. So untuk yang wanita mengandung, kita tak galakkan lah, tak recommend untuk mendapatkan vaksin ketika mengandung. So vaksin tu boleh didapati selepas mengandung atau selepas habis menyusu lah. So far kajian tak ada menunjukkan vaksin ni ada efek kepada baby dalam kandungan ataupun dalam susu ibu. Tapi kita tak recommend lah untuk kasih kepada ibu yang mengandung ataupun ibu yang tengah menyusu. Baik. Jadi untuk mungkin doktor ada kata-kata akhir nak diberikan kepada wanita untuk kesedaran? Okay, basically yang penting untuk menurunkan kadar cervical cancer atau cervix pangkal rahim ni, dia ada banyak cara. Yang penting adalah pencegahan. Sebab kita dah tahu punca utama adalah disebabkan oleh HPV infection. So sebelum mendapat HPV infection tu, kita boleh dapatkan vaksin sebagai pencegahan. So untuk yang dah terlepas daripada polisi government pada tahun 2010 tu yang dapat vaksin secara percuma, so mereka yang mendapatkan perlindungan daripada jangkitan HPV, dia boleh dapatkan vaksin secara sendiri. Walaupun dia dah expose pada sexual activity, dia boleh test sama ada HPV dia masih ada negatif atau ada jangkitan HPV. So sekiranya dia negatif for jangkitan HPV, dia boleh dapatkan vaksin untuk protection, further protection pada jangkitan yang akan datang lah. Tetapi kalau HPV tu dah positif dan ada rawatan susulan yang perlu dilakukan dan diperiksa oleh doktor pakar. So dia ada step-step dia. Misal kita bercakap sebelum pap smear tu menjadi abnormal. Sebelum penyakit sebelum pap smear abnormal, so kita consider sebagai pre-cancer lesion lah. Kita tak nak dah sampai ke cancer dan there will be like a bit complicated in terms of treatment, rawatan pun lebih complicated. Baik, macam agak terlambat lah sekiranya dah bertukar kepada kanser doktor ya? Yang sudah bertukar kepada kanser ataupun sekiranya sudah mendapat HPV infection. So dia lebih rumit untuk rawatan dan pemeriksaan. So the best is mencegah lah. So mencegah selalu lebih bagus daripada mengubati. Okey, baik. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik ya untuk pagi ini doktor ya. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi. Itulah dia Dr. Norizwana kita yang telah pun berkongsikan tentang jangkitan HPV dan kanser cervix pangkal rahim untuk pagi ini ya. Cukup menarik, yang juga merupakan obstetric and gynecologist consultant dari Kajang Specialist Hospital. Jadi kepada wanita, terus perkasakan diri anda dengan jaga kesihatan anda juga. Dan juga lelaki pun sama juga. Betul. Ya. Okey, baik.